Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapa, anak serta para pencinta ilmu sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung kelas kita. Kita sambungan daripada yang kemarin. Sambil-sambil kita menjawab beberapa persoalan yang telah dikemukakan. Okey. Kemarin kita berhenti pada membincangkan hak ibu di dalam pewarisan, sebab ada pertanyaan yang mungkin mungkin yang mengelirukan tentang hak ibu, macam mana itu ini. Jadi kemarin kita dah cerita. Hari ini kita cadang untuk cerita bab ayah. Kita cerita bab ayah. Okey. Tetapi sebelum tu kita sebut sikit berkenaan soalan kemarin. Soalan kemarin, Ahmad dan Salasiah. Ahmad ni dia kahwin dua. Satu kahwin isteri yang sah, kahwin yang di Malaysia lah. Satu lagi bini kedua dia, isteri kedua dia kahwin di Thailand. Dia kahwin dengan Salasiah, dapat anak di Thailand. Kemudian dia pun bila Ahmad meninggal, jadi pertanyaan tu, adakah Salasiah dan anak-anak boleh mewarisi harta Ahmad? Ahmad ni dia kahwin dengan Salasiah di Thailand. Kemudian apabila diberitahu bahawa perkahwinan mereka, bila kahwin di Thailand kena didaftarkan di Mahkamah Syariah kita di sini. Kemudian perkahwinan mereka telah diputuskan sebagai tidak sah. Tidak sah. Mahkamah Syariah telah putuskan bahawa perkahwinan mereka tidak sah. Sedangkan anak dah ada 3 dah ni. Kan? Jadi perkahwinan tak sah ni, dia bukan kita kata senang-senang Mahkamah Syariah akan putuskan, oh ni tak sah lah apa semua kan. Tentu ada siasatan, tentu ada selidik. Maknanya untuk memutuskan satu perkara, tambah-tambah perkahwinan ini sehingga dah beranak pinak, tiba-tiba mahkamah boleh putuskan kata tak sah. Jadi apabila mahkamah putuskan kata tak sah, apabila satu perkahwinan itu dia tak cukup rukun nikah. Rukun nikah ada 5, perempuan, lelaki, wali, saksi, sirah. Jadi kalau tak cukup mana-mana rukun, yang selalunya yang tak cukup rukun ni, yang membabitkan tak sah nikah ni kerana wali lah. Kerana wali mungkin ada penipuan dalam wali. Sebab wali ni dia ada tertib dia. Dia mesti wali mujbir, iaitu wali bapa kepada pengantin perempuan tu. Jadi kalau ada berlaku di sana, Mahkamah Syariah telah meneliti kes tersebut, memutuskan bahawa nikah tersebut tidak sah, maka dia punya sabit dia, ialah Salasiah, si isteri kepada Ahmad tadi ni, tidak boleh menerima harta pusaka. Maknanya perkahwinan dia dengan Ahmad tadi ni, setelah mana Ahmad meninggal, Salasiah tidak dapat mewarisi harta pusaka Ahmad. Pasal apa? Kerana mahkamah telah putuskan bahawa perkahwinan mereka tidak sah. Okey. Adapun anak-anak, maknanya Ahmad ni dia kahwin 2 kan? Dia kahwin kalau wali, kalau bapa ni dia mati. Okey. Ahmad ni dia kahwin, satu nama apa? Fatimah kot. Ini Fatimah dia ada anak. Yang ni pula dia kahwin dengan Salasiah. Salasiah ni dia kahwin di Thailand. Tiba-tiba perkahwinan mereka yang telah pun ada anak-anak 3 orang ni diputuskan oleh mahkamah bahawa tak sah. Bila tak sah, Ahmad meninggal ataupun Salasiah meninggal pun, bila kata tak sah, tidak boleh saling mewarisi. Tetapi anak-anak perkahwinan Salasiah dengan Ahmad ni akan ditentukan oleh Mahkamah Syariah. Dia hak mereka ataupun kita kata nasab mereka. Nasab ni maksudnya kita kata nak bin mereka ni kan. Bila nak bin, sebab bila kata tak sah, anak-anak ni kita kata dia adalah hasil daripada wati' syubhah. Wati' syubhah. Wati' syubhah ni maksudnya dia kita sebut sebagai
persetubuhan yang syubhah, yang menimbulkan keraguan. Syubhah tu je. Okey, watu syubhah. Jadi yang menimbulkan keraguan ni pasal apa? Sebab itulah maknanya perkahwinan tu tak sah. Jadi anak-anak yang lahir daripada watu syubhah ni mesti kita kata diputuskan oleh mahkamah syar'iyah, boleh dinasabkan atau tidak kepada Ahmad. Jadi ada prosedur dia. Bila mahkamah telah putuskan bahawa anak-anak ini, anak-anak hasil perkahwinan Ahmad dan Salasiah ini, mereka ada sijil kahwin di Thailand tu, tapi adalah kita kata atas sebab-sebab tertentu mahkamah syar'iyah kita ni menentukan kata mereka tak sah, kahwinan mereka tak sah. Jadi anak-anak ini jika diperakukan oleh mahkamah syar'iyah adalah anak-anak wat'u syubhah, okey, maka anak-anak ini sah untuk menerima pewarisan harta, sah untuk menjadi waris pusaka Ahmad, sah untuk menjadi waris pusaka Ahmad. Maknanya kalau anak-anak ni diterima, diperakukan oleh mahkamah syar'iyah, kata anak-anak mereka ni perkahwinan mereka tak sah, tetapi anak-anak ni jika diperakukan oleh mahkamah syar'iyah, dia mesti pihak yang menentukan nasab boleh ke tak kepada si ayah ni adalah mahkamah syar'iyah. Kita tak boleh, sebab dia punya perkahwinan mereka tu telah diputuskan oleh mahkamah syar'iyah kata tak sah. Jadi maknanya hasil perkahwinan mereka ni, hubungan mereka ni, dinamakan watu syubhah ni, maka kena ditentukan oleh mahkamah. Kalau mahkamah kata ya betul, setelah meneliti kes sekian-sekian, anak-anak ini dikira sebagai anak watu syubhah, maka boleh dinasabkan dan boleh menerima pusaka. Maknanya kalau anak-anak watu syubhah ni, dia boleh dinasabkan, boleh dinasabkan maksudnya boleh dibentikan dengan Ahmad, boleh menerima pusaka, dan boleh kita kata dari segi wali nikah. Kalau anak Ahmad ni ada perempuan, maka Ahmad boleh menjadi wali nikah kepada anak dia. Maknanya macam anak dia. Jadi tapi cuma anak ni adalah anak daripada watu syubhah. Jadi watu syubhah ni selain daripada kes yang kita kata macam tak ni, kes yang anak-anak yang lahir daripada satu perkahwinan yang ditentukan kata tak sah di sisi mahkamah syar'iyah. Selain daripada tu berlaku juga contohnya si suami ni dia dalam keadaan gelap, contohnya kan dia wati seorang perempuan yang dia ingat kata itu adalah isterinya. Contohlah dia silap masuk bilik ke, ataupun dia masuk bilik rupanya isteri dia duduk tengah sembang dengan adik ke apa ke, kan, dalam bilik tu adik tu terlena, isteri dia tak ada pergi ke dapur. Contohnya lah kan. Jadi dia balik-balik, yang si suami ni balik-balik, dia masuk ke dalam bilik, dia tak buka lampu, dalam gelap dia ingat yang tu isteri dia, dia jimat isteri dia. Jadi wati begitu dinamakan wati syubhah. Kalau anak-anak yang lahir daripada hubungan begitu, maka itu dinamakan wati syubhah. Wati syubhah. Jadi kalau anak-anak yang lahir daripada wati syubhah, yang ini mesti ditentukan oleh mahkamah. Mesti ditentukan oleh mahkamah. Okey. Jadi ada pun kalau kita kata kemarin ada soalan tentang anak tak sah taraf. Okey. Apakah yang dimaksudkan oleh anak tak sah taraf? Anak tak sah taraf ni adalah anak yang lahir daripada kes perzinaan. Ataupun mungkin bukan perzinaan tetapi kes budak perempuan tu kena rogol. Jadi maknanya yang bukan daripada perkahwinan akad nikah yang sebenar. Okey, maknanya tidak melalui hubungan, kita kata anak yang lahir daripada hubungan jima' wati antara lelaki dan perempuan ini yang bukan melalui perkahwinan akad nikah, tak ada sirah akad nikah, tiba-tiba tengok-tengok dia beranak, kan, maka anak begitu dinamakan anak tidak sah taraf. Ataupun kita kata pengertian anak tak sah taraf juga ialah jika anak itu lahir
kurang daripada, ini dalam fatwa negeri Kedah ni, anak itu lahir kurang daripada 6 bulan 2 lahzah. Ini adalah apa nama istilah yang dipakai di dalam fatwa negeri Kedah. 6 bulan 2 lahzah qamariyah. Apa maksud qamariyah? Iaitu bulan Islam. Lahzah ni apa dia? 2 saat. Anak yang lahir kurang daripada tempoh 6 bulan 2 lahzah qamariyah daripada hari kahwin atau hari akad nikah. Okey. Contoh kita kata lagu mana 6 bulan ni. Kalaulah kita tengok qamariyah nah, maksudnya kalau dia menikah 1 Muharram. Dia menikah tu 1 Muharram. Okey. Kena tengok, maknanya kita tak boleh kira dia menikah 23 Mei. Ada bukan tengok kepada tarikh miladi, tarikh apa nama Masihi ni. Dia kena tengok kepada tarikh qamariyah. 1 Muharram, 1 Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab. Okey. Daripada Muharram tu sampailah kita kata daripada 1 Muharram ke 1 Safar, 1 bulan kan. Lepas tu kepada Rabiul Awal 2 bulan, Rabiul Akhir 3 bulan, Jamadil Awal 4 bulan, Jamadil Akhir 5 bulan, sehingga sampai ke 1 Rejab. Maka bila sampai 1 Rejab dikira cukup 6 bulan qamariyah. Masuk kita kata apa nama kemudian tambah dengan 2 saat daripada nikah depa. Kalau menikah pukul akad nikah tu pukul 10 2 minit. Bukan 10 2 minit, 10 2 saat. 10 2 saat. Jadi lebih sikit gitu lah. Anak tu lahir kurang daripada 6 bulan 2 lahzah daripada tarikh akad nikah. 6 bulan 2 lahzah qamariyah, bulan Islam. Okey? Anak tu lahir, depa menikah sekian-sekian 1 Muharram, tiba-tiba anak lahir bulan Jamadil Awal. Contoh dia betul lah. Maknanya kalau nak kira 6 bulan, sekurang-kurangnya 6 bulan ni apa dia? Maksudnya depa menikah 1 Muharram, anak tu lahir sekurang-kurangnya 1 Rejab. 2 saat tu. Maknanya baru dikira sebagai anak itu sah, anak yang sah taraf. Sebab cukup 6 bulan 2 lahzah. Tapi kalau kurang daripada tu, akad nikah 1 Muharram, tiba-tiba beranak 1 Jamadil Akhir. Maknanya anak itu dihukumkan sebagai anak tidak sah taraf. Okey? Jadi ia kena berpegang kepada tempoh ini 6 bulan 2 lahzah mengikut fatwa apa nama negeri Kedah. Maknanya nak diguna pakai yang kata kita nak tentukan anak ini sah taraf atau tidak. Maknanya anak itu lahir kurang daripada 6 bulan 2 lahzah daripada tempoh perkahwinan mereka, akad nikah mereka tu. Okey? Maka jika anak-anak itu lahir kurang daripada 6 bulan 2 lahzah, maka anak itu adalah ditentukan sebagai anak tidak sah taraf. Ataupun dia beranak memang lebih daripada 6 bulan. Kandungan dia kita kata beranak lebih pada 6 bulan, tetapi masing-masing mengaku, atau perempuan tu lah dia mengaku kan. Dia mengaku kata ni bukan anak lelaki tadi, bukan anak suami dia. Dia mengaku kata ni adalah anak sekian-sekian. Maka begitu anak begitu dinamakan anak yang tidak sah taraf. Jadi apa sabit yang kita kata anak tak sah taraf ni? Anak tak sah taraf ni apa sabit dengan hukum faraid? Anak tak sah taraf, apa sabit dia? Yang pertama, tak boleh dinasabkan kepada bapa biologi. Apa maksud bapa biologi? Lelaki yang membuntingkan ibunya. Maknanya kalau kita dia beranak tu hasil daripada benih lelaki tadi ni, tetapi lelaki tu tak kahwin pun dengan mak dia, maka anak tersebut tak boleh dinasabkan kepada bapa biologinya. Yang kedua, anak tersebut tak boleh menerima, tak jadi waris pusaka. Anak tak sah taraf ni
Dan juga ketiga, tak boleh bapa tu tak boleh diwalikan oleh bapa biologi dia. Orang panggil bapa biologi. Ya, bapa biologi, istilah dia bapa biologi tu lelaki yang membuntingkan mak dia. Dia bukan bapa dia. Sebab diistilahkan bapa yang sah ni adalah jika dia lahir daripada mak ayah dia tu akad nikah yang sah. Man. Nah, jadi bapa biologi. Apa istilah bapa biologi ni? Bapa dari segi dia benih dia tu lah. Tu maksud bapa biologi. Maknanya dia tak boleh diwalikan oleh bapa biologi dia. Maka satu lagi apa dia hukum dia? Dari segi auratnya. Maknanya dia antara mereka ini adalah ajnabi. Antara si anak, kalau anak tu perempuan, dengan bapa biologinya ini adalah dikira sebagai ajnabi. Maksud ajnabi ni apa? Makna dia, mereka tak boleh, anak tu tak boleh buka aurat. Dan bila kata ajnabi, mereka juga boleh, yang kelimanya adalah boleh berkahwin. Antara mereka tu boleh berkahwin. Pasal apa? Sebab tidak ada hubungan. Tak ada hubungan, dikira orang asing. Faham kan? Ini adalah dari segi hukum anak tak sah taraf. Jadi anak-anak ni mesti ditentukan. Dia hak ni ramai lah yang berlaku kan. Di tempat masyarakat kita lah ni di antara bala yang Allah turunkan adalah ramainya anak tak sah taraf kerana berlaku perzinaan. Perzinaan antara dua lelaki perempuan, tidak berakad nikah pun, tetapi berlaku perzinaan sehingga lahir anak yang tidak sah taraf ni. Dan yang lebih malang lagi, perempuan itu ditinggalkan begitu saja. Jadi bila perempuan tu ditinggalkan begitu saja, kemudian ada orang mai kita kata jadi pak sanggup. Pak sanggup pun tak boleh kita nasabkan. Nasab kepada pak sanggup tu tidak. Kita nasabkan selalu orang guna nasab kepada Abdullah lah gitu. Okey. Apakah kita kata tiba-tiba mak dia, hak yang si perempuan yang bunting tadi ni kahwin dengan lelaki atau pasangan yang telah membuntingkan dia. Kan? Maknanya dia dah mengandung dah. Okey? Depa berzina kemudian mengandung bila dah mengandung, jadi dia kata kena bertanggungjawab. Kan? Maknanya lelaki ni kena bertanggungjawab, dan lelaki tu kata okeylah, dia pun ambil tanggungjawab tu, dia kahwin. Okey. Walaupun perkahwinan, walaupun dia kahwin, tetapi dia kahwin tu dalam keadaan dah pun ada benih dia di dalam perut perempuan tersebut. Maknanya perempuan tu dah mengandung dah. Selalunya kahwin ni pasal itulah kan. Pasal belah perempuan ni nak suruh ambil tanggungjawab. Jadi anak tersebut tetap juga dikira anak tak sah taraf. Anak tersebut tetap juga pakai hukum tak boleh nasab bapa biologi, tak boleh waris pusaka, tak boleh diwalikan oleh bapa dia. Tetapi pada hukum yang nombor 4 ni, yang ni yang beza sikit. Pada hukum yang nombor 4 ini, jika anak tu, jika anak yang dilahirkan hasil daripada hubungan tak sah ni, hubungan zina mereka, tetapi kemudian yang mereka berkahwin, pasangan tadi berkahwin dalam keadaan perempuan tu dah pun bunting. Okey, anak tersebut aurat dia dengan bapa tu dikira sebagai aurat dengan bapa tiri. Seolah-olah kita kata lelaki tadi kahwin dengan mak dia tu, mak dia janda yang ada anak. Jadi hubungan, maknanya dari segi aurat, depa ni tak kira lagi sebagai ajnabi, bahkan dikira sebagai mahram. Kerana apa? Kerana dari segi kita kata seorang perempuan apabila dia berkahwin dengan lelaki ni apabila berkahwin dengan seorang perempuan yang ada anak, okey, lelaki dia kahwin dengan seorang perempuan yang ada anak, janda okey. Jadi
bukan dengan akad semata-mata dikira sah berlaku jadi mahram antara anak perempuan tersebut dengan lelaki tadi. Macam ni Iman. Asyah ni dia jadi okey, Asyah ni dia ada anak. Asyah ni dia ada anak nama Tun. Asyah ni dia kahwin dengan Leman. Masa dia kahwin dengan Leman tu dia dah ada anak nama Tun. Maka masa depa akad nikah, ya, Asyah dengan Leman ni akad nikah, Tun tak lagi dikira mahram kepada Leman. Maknanya tak boleh nak pergi salam lagi dengan Leman ni. Ya, kena berlaku jima', berlaku hubungan di antara Asyah mak dia ni dengan Pak Leman, bapa tiri dia, baru dikira hubungan Leman dengan Tun ini adalah mahram. Jadi kadang-kadang hak ni yang masyarakat kita kadang-kadang tak faham ni kan. Dia kahwin kan, bila depa kahwin pakatlah suruh Tun ni salam. Pergi salam pergi salam dengan ayah ni, pergi salam dengan ayah baru. Sedangkan masa tu bukan lagi Tun ni tidak sah lagi menjadi mahram kepada Leman. Pasal baru akad nikah dengan Asyah. Leman ni baru akad nikah dengan Asyah, belum berlaku hubungan jima' lagi. Maka kalau kita kata tak berlaku lagi hubungan jima', maksudnya semata-mata kerana akad, tidak sabit haram Tun ini dengan Leman. Maksudnya tak sabit lagi haram nikah. Kerana kita kata hak ni dia masih lagi menjadi ajnabi. Antara hubungan ajnabi ni maksud orang asing lagi antara Tun dengan Leman. Sehinggalah berlaku jima' antara mak dia dengan pak tiri hak baru ni, maka barulah Tun ini sabit haram nikah dengan Leman. Okey, barulah sabit haram nikah, barulah sabit kita kata auratnya dikira sebagai aurat dia dengan pak tiri dia. Jadi yang ni yang kadang-kadang masyarakat kita tak faham. Kan bila kahwin tu dia suruh pergi salam, suruh anak dara, tambah anak dara pula kan, pergi salam dengan Pak Leman ni. Pak Leman ni dapat Asyah ni orang tua sikit. Umur dia 50, yang anak dara ni umur 22. Tak pasal-pasal lagi, takut-takut karan duduk dengan Pak Leman ni. Kan, jadi kena berlaku jima' dulu antara mereka dua ni, Asyah dengan Leman, barulah sabit haram dengan Tun. Jadi masalah anak tadi yang tak sah taraf tadi ni kan, anak tu Asyah ni contohnya, Asyah ni dia mengandung dengan Leman lah. Kan, kemudian Leman ni nak bertanggungjawab, jadi kahwinlah dengan Asyah, lahir Tun. Jadi lahir Tun ni maknanya Tun ni tak boleh dinasabkan kepada Leman. Tak boleh dinasabkan kepada Leman. Tapi dari segi aurat dah bolehlah dikira sebagai bapa tiri dia. Akan hukum sama dengan bapa tiri dia. Maknanya tetap juga Tun ini tak boleh nasab. Maksudnya Tun tak boleh binti Leman, tak boleh nasab. Lepas tu hak lain-lain semua lah. Tak boleh pusaka. Tak boleh pusaka. Kemudian tak boleh lagi jadi wali. Tak boleh wali. Tak boleh Leman tu jadi wali pada Tun. Tapi boleh buka aurat. Boleh buka aurat dah. Okey? Tak boleh nikah dengan Leman. Tak boleh nikah dengan Leman sebab dia dikira mahram. Mahram ya, tak boleh nikah. Dia tak boleh kahwin. Sebab kira ni mahram dia. Okey. Jadi kalau terbalik pula, Leman ada anak nama Tun, Leman ada anak nama Hafiz. Okey. Leman ada anak nama Hafiz. Okey. Nikah dengan Leman nikah. Leman nikah dengan Asyah. Dengan Asyah tadi, okey. Bila akad nikah, Hafiz ni bukan anak Asyah. Bukan anak Asyah, anak tiri dia. Ya. Sama? Ada. Apa yang ni? Leman dia menikah dengan Asyah. Ya. Okey. Dia ada anak tiri nama Hafiz. Okey. Adakah dia kena jima' dulu? Untuk sabit Hafiz dengan Asyah. Untuk dia pergi salam, dia jadi mahram dengan Asyah. Tak sama Tak sama. Maknanya kalau Hafiz sebaik ni dia dah jadi semata-mata dengan akad. Kalau anak lelaki. Kalau anak lelaki dengan si ibu tiri. Ya. Semata-mata dengan akad. Ya. Oh, okey.
anak lelaki, maknanya dia ni Asyah ni kahwin dengan duda. Ya. Okey. Maknanya kalau Asyah ni kahwin dengan duda yang ada anak, maka hubungan Hafiz dengan Asyah tadi straight jadi mahram semata-mata kerana akad. Okey. Semata-mata kerana akad, maksudnya tidak perlu kepada hubungan jima'. Dia terbalik Okey, maknanya tak perlu kepada hubungan jima' antara Leman dan Asyah. Tetapi yang tadi ni kita kata kalau anak Asyah, dia kahwin dengan janda. Yang ni Asyah yang kahwin dengan duda. Jadi kalau kata Leman kahwin dengan janda, anak janda dia ada anak perempuan, maka tidak boleh semata-mata kerana akad, tetapi perlu kepada jima'. Okay. Hafiz tu ya. Dia boleh salam dengan mak tiri dia Asyah, tapi dia tak boleh salam dan tak boleh tengok aurat tok tiri dia. Mak kepada Asyah. Mak Asyah. Okey. Maknanya Hafiz ni, Asyah ni ada mak lagi. Asyah ni ada mak, nama Makna. Makna ni mak Asyah. Jadi Hafiz ni dia hanya mahram dengan Asyah, bukan mahram dengan Makna. Lagu tu. Hafiz dia mahram dengan Asyah, bukan mahram dengan Makna. Tapi kalau dari segi kita kata Asyah mati, dapat tak dekat Hafiz? Tak dapat. Pusaka dapat tak dekat Hafiz? Tak dapat. Pasal Hafiz ini adalah anak tiri sahaja. Okey. Baik. Jadi yang tu tentang pusaka anak tidak sah taraf dan anak wati syubhah. Adapun kalau anak zina, samalah. Anak zina ni anak yang kita sebut tadi, anak tak sah taraf tu lah. Wati zina, dia hak tu wati zina, dia bukan wati syubhah. Memang betul-betul tak ada akad apa. Maka yang tu wati zina. Wati zina ni, maka anak yang lahir daripada wati zina adalah anak yang tidak sah taraf. Okey. Kemudian okey, kita tengok hari ni ni nasab ayah. Nasab dah nasib ayah. Okey, Ahmad. Ayah dalam bab harta pusaka, jika seorang meninggal tu ada ayah, maksudnya yang meninggal ni siapa dia? Anak dia. Okey, ayah dapat berapa? Ada berapa bahagian ayah? 3. Yang pertama apa dia? 6. 1/6. Bila 1/6 ni? Bila ada anak. Tak kira lelaki perempuan. Kita kata ada anak ataupun cucu. Cucu kita sebut, kita ingat bila sebut cucu kita tahu dah. Cucu hanya cucu lelaki kepada anak lelaki atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Maka ayah tu akan dapat 1/6. Cucu perempuan tak, cucu lelaki je. Kalau cucu perempuan dikira sebagai anak pewaris perempuan. Okey. Cucu lelaki 1/6. Yang kedua Ahmad, okey. Contoh dia lagu mana? Ayah akan dapat 1/6 ni. Iaitu apabila ada anak tak kira lelaki perempuan. Contohnya suami. Kemudian dia tinggal ayah. Kemudian ada anak perempuan. Tak kira dah anak lelaki ke anak perempuan ke, tinggal anak lah. Kena anak lelaki lah. Okey. Maka suami akan dapat 1/4. Sebab ada anak kan. Ayah akan dapat, ketika inilah ayah akan dapat 1/6 dan anak lelaki akan dapat asrabah. Ayah ni dapat 1/6 pasal apa? Sebab ada anak. Ataupun tak ada anak, tapi yang ada itu adalah cucu lelaki. Cucu lelaki daripada anak lelaki dia. Anak dia tak ada dah. Anak dia mati dah sebelum dia, ayah tu. Jadi yang ditinggalkan tu, tapi anak yang mati itu adalah anak lelaki, dan anak lelaki tersebut meninggalkan cucu, meninggalkan anak lagi. Jadi nisbah kepada ayah ni adalah cucu lelaki dia, cucu lelaki daripada anak lelaki. Maka ketika ini ayah akan menerima 1/6. Bukan hanya kata ada anak tu, tetapi dia kata far'ul waris az-zakar, far'ul waris az-zakar. Maksudnya ada anak lelaki, ada cucu lelaki.
Kalau ada anak perempuan pun ayah akan dapat 1/6. Tetapi kalau ada anak perempuan, ayah akan dapat tambahan lagi. Kalau ada anak lelaki, anak perempuan, ayah akan dapat 1/6. Okey? Kalau ada anak perempuan saja, maka ayah akan dapat berapa, Ahmad? Ya, 1/6. 1/6 saja. 1/6 tambah asabah jika ada lebihan. Jika yang ada itu adalah anak perempuan ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki. Dia kira pewarisan perempuan. Jika ada cucu perempuan daripada anak lelaki, sebab kalau tak ada anak perempuan, yang ada cucu perempuan daripada anak lelaki, cucu lelaki tak ada, maka cucu perempuan daripada anak lelaki ini juga dikira sebagai far'ul waris al-unsa. Jadi maknanya dia mengambil, kita kata macam ni, mana suami, ayah, cucu perempuan daripada anak lelaki. Dia ada anak lelaki, si mati tu kan, dia ada anak lelaki, tapi anak lelaki dia dah mati. Anak lelaki dia ada anak, tapi anak tu perempuan. Maka nisbah dengan si mati tadi adalah cucu perempuan kepada anak lelaki si mati. Maka ketika ini suami akan dapat, tetap juga suami dikira ada waris. Suami akan dapat 1/4, ayah akan dapat 1/6 campur asabah. Cucu perempuan ni akan dapat 1/2. Cucu perempuan dia tak akan dapat asabah kecuali jika ada cucu lelaki bersamanya, satu taraf tu, satu level. Bila tak ada anak perempuan, tak ada anak lelaki, tak ada siapa, yang tinggal adalah cucu perempuan kepada anak lelaki, maka cucu perempuan akan dapat 1/2. Dia dikira sebagai far'ul unsa. Dia kira sebagai far'ul unsa. Dia tak kira cucu perempuan dapat asabah. Perempuan tak dapat asabah kecuali kena ada lelaki dengan dia satu taraf kan. Jadi bila dia tak dapat asabah, dia akan dapat apa? Dia akan dapat 1/2. Pasal apa dia dapat 1/2? Pasal ketika ini tak ada anak perempuan. Kalaulah sekiranya ada anak perempuan, ayah tetap juga 1/6 dan asabah. Anak perempuan, seorang anak perempuan, maka anak perempuan ni akan dapat 1/2. Kalau ada cucu perempuan daripada anak lelaki, hak ni akan dapat 1/6. Dia akan dapat 1/6 takmilah sulusain tadi tu. 1/6. Pasal dia akan dapat. Pasal apa dia akan dapat? Sebab anak perempuan yang ada untuk orang perempuan dia hanyalah satu orang sahaja, anak perempuan. Maka kalaulah kita kata 2 orang anak perempuan, anak perempuan ni akan dapat 1/2 pula 2/3, maka anak cucu perempuan ni tak dapat. Cucu perempuan tak dapat dah. Pasal bahagian perempuan telah pun dibolot oleh anak perempuan. Okey, cucu perempuan dia tak akan dapat ketika ini jika anak perempuan dah membolot 2/3. Kerana kita dah sebut dah hari tu, hak pewarisan kepada anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan yang paling banyak adalah 2/3. Jadi bila dah ada anak perempuan membolot 2/3, maka cucu perempuan tidak mendapat. Cucu perempuan terhalang daripada mendapat habuan. Kalau cucu perempuan ni maksudnya siapa dia? Cucu perempuan si mati. Anak perempuan dia dah ramai dah, 2 atau lebih, 3, 4, 5, tetap juga mereka ni akan dapat 2/3. Jadi bila 2/3, cucu perempuan dah tak dapat. Sebab hak orang perempuan dah pun cukup dengan 2/3. Okey. Jadi ketika inilah ayah akan dapat 1/6. Jadi kalaulah kita kata ada lebihan, di sini ada lebihan tak? Kau jadi aul ke? Jadi berapa dia punya ni? 12 kan? 1/4, 3, 1/6, 2 kan? 2/3, 8. 2/3 daripada 12. 3, 4, 8 kan? 8. Okey. Jadi dapat 8. 8 sini dah 13. Maka ayah dapat dah asabah, ayah tak dapat Ini hukum asal. Hukum asal ayah dapat asabah kerana ada anak perempuan kan. Tetapi bila asabah ni apa dia? Asabah dapat bila berlaku ada lebihan. Tapi bila kita bahagi hak asal fardu pun, suami dapat 1/4 kerana ada anak, maka suami daripada 12, sini kita tengok pembawa dia 6, 4, 3, 12. 1/4 dah 12, 3. Ayah 1/6 dia 2 anak perempuan 2/3. 2/3 nya adalah 8.
campur-campur jadi 13. Maka bila dah jadi 13, tak bolehlah lagi ayah mendapat asabah. Sebab dah tak lebih, bahkan berkurangan. Kan? Ayah ni asal-asal dia patut dia dapat asabah. Tetapi apabila berlaku begini, kita kata, oi ni ayah kena dapat asabah juga. Tak. Yang tu asabah ni kita dah faham dah. Asabah ialah mendapat lebihan jika berlaku ada lebihan harta setelah diberi kepada ashabul furud. Aul lah tu. Aul, yani aul lah. Jadi bila aul, maknanya ayah tidak lagi mendapat bahagian asabah dia. Tapi kalau kita kata, kemungkinan kalau kita yang ni dapat seorang anak perempuan je, dapat satu ni. Dia tak ada, dia tak ada. Jadi seorang anak perempuan akan dapat berapa? Akan dapat 2. 2 pula dah 6 kan? 6 ketika ini dah ada lah asabah kepada ayah. Nampak tak? 6, 2, 8, 8 campur 3, 11. 11 maksudnya ada satu lebihan. Satu lebihan inilah dapat kepada ayah. Macam tu. Ayah akan dapat 1/6 dan asabah. Asabah tu maknanya jika ada lebihan. Jadi kalau tak ada lebihan, benda tu dah jadi aul dah. Perkara agihan harta dah jadi aul, maka hak asabah digugurkan. Hak asabah maksudnya terlepaslah asabah sebab asabah adalah mendapat lebihan. Tapi kalau keadaan begini, anak perempuan seorang dapat 1/2, dia hukum 1/2 daripada 12 adalah 6, 6, 3, 2 adalah 11. 11 dengan 12 asal masalah. Maka ada satu lagi, hak ni lah hak kepada ayah, yang ayah dapat asabah. Kalau anak lelaki, kalau anak lelaki tak ada, ayah tak dapat asabah sebab anak lelaki yang akan ambil asabah. Kalau anak lelaki tu kan dapat asabah kan. Tapi bila dia jadi aul, anak lelaki tak dapat asabah. Ya, kalau ada berlaku aul, maka anak lelaki tak dapat lah. Cuma dia jarang lah ada sebab aul ni berlaku bila ramai. Kita kata bila ramai pewaris harta. Dan kita tahu bahawa anak lelaki ni dia termasuk orang yang wajib dapat kan. Tapi kalau lah kita kata, kita kira tu, mama rasa lagu tak jadi lagu tu. Sebab dia akan kan? menghalang segitu. Ya, sebab dia akan menghalang orang lain. Anak lelaki ni dia akan, kok mana pun dia akan dapat lah kan. Sebab yang kita kata orang asabah ni akan mendapat lebihan. Kalau ada lebihan, maka kalau tak ada lebihan, dia tak dapat. Tapi kalau anak lelaki ni mama rasa sebab dia adalah asabah yang paling kuat sekali. Tak tahulah ada kes yang mereka kira sampai tak ada ni. Sebab kalau ada anak lelaki ada ayah, anak lelaki yang akan dapat asabah. Ayah tu akan dapat 1/6 saja. Okey? Dan bilakah ayah, satu lagi hak ayah si mati adalah berapa pewarisan dia? Berapa Ahmad? Mana? 1/3. 1/3. Ayah 1/6, 1/6 asabah dan asabah sajalah sayangku. Asabah saja. Malu lah. Ni kalau 1/3 tu mak. Asabah ni apa maksud asabah? Bila ayah dapat asabah? Jika tak ada anak lelaki ataupun tak ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Dia ayah lah yang akan ambil asabah. Kalau ada cucu lelaki, ayah tak ambil asabah. Yang dapat asabahnya adalah cucu lelaki tadi. Sebab cucu lelaki ayah dia tak ada. Ayah dia tu. Ni ayah si mati. Okey? Kalaulah kita kata si mati meninggalkan ayah, dia meninggalkan cucu lelaki daripada anak lelaki. Okey? Contoh, kita kata contoh. Din ni mati, tinggal Haji Mahmud. Haji Mahmud dengan Din ni siapa dia? Nisbah dia, Ahmad. Ayah kan? Betul tak? Okey. Din mati, Din ada anak nama Hafiz. Tapi Hafiz ni dah mati sebelum Din. Tapi Hafiz ada anak nama dia Idris. Okey. Idris ni nisbah dengan Din. Kita kira cerita. Dia cerita Din ni mati. Nisbah dengan Din siapa dia? Ibnu
ibnin, cucu. Anak lelaki kepada anak lelaki. Maksudnya cucu lah kan. Cucu lelaki, ibnu, ibnin. Cucu kepada din, cucu kepada si mati. Maka ketika ini ayah dia kalau kita tak isteri, ada isteri dia nama Leha tadi tu. Leha ni bila din mati, maka Leha, walaupun anak din ada seorang saja, ada Hafiz ni saja, tapi Hafiz dah mati dulu. Tapi sebelum dia mati ni, maknanya dia dah ada anak nama Idris, maka Leha ni tetap dikira bahagian 1/8. Sebab apa? Sebab ada anak si mati. Walaupun tak ada anak dah meninggal, tapi dia kira far'ul waris. Dia ada ke bawah tu, anak cucu dia tu. Jadi Idris ini akan menjadikan Leha, Tok Leha dia ni adalah 1/8 bahagian Leha. Walaupun anak dia ni, maknanya bapa kepada Idris dah mati. Maka ketika ini ayah dia Haji Mahmud tu ada lagi, Din bin Haji Mahmud. Ayah dia ketika ini, siapa yang akan dapat asrabah, Ahmad? Ada Din ni dia tinggal ayah Haji Mahmud dengan dia tinggal Idris. Siapa yang akan dapat asrabah? Idris yang akan dapat asrabah. Pasal apa Idris yang akan dapat asrabah? Pasal apa Haji Mahmud tak dapat? Idris berdua. Ya, sebab Idris ni dia mai daripada faraid, kita kata asrabahnya adalah dikira depa ni adalah duduk dalam tahap level bunuwa. Asrabah mesti didahulukan, ada ranking dia. Kita dah sebut dah tu, ranking mana dulu? Ranking bunuwah dulu. Kalau tak ada Idris, barulah asrabah ni akan dapat kepada Haji Mahmud. Nampak dah? Barulah asrabah tu, harta Din tadi ni ada Leha dengan Haji Mahmud saja. Din meninggal, ada Leha dengan Haji Mahmud, maka Leha akan dapat 1/8. Asrabahnya adalah pada Haji Mahmud. Haji Mahmud akan dapat asrabah. Pasal apa Haji Mahmud asrabah? Sebab tak ada bunuwah. Okey? Jadi ini adalah 3 bahagian yang diperolehi oleh ayah. Tadi ada satu soalan. Ahmad baca tadi soalan dia lagu mana, Ahmad? Soalan tentang talak raj'i. Antara si mati tu. Din dia ceraikan Leha. Din dia kahwin dengan Leha. Kemudian dia talak rajaikan Leha. Tapi kemudiannya Leha ni dia talak dengan talak raj'i. Talak mungkin talak 1 lah. Talak 1 atau talak 2 dinamakan talak raj'i. Jadi kita dah sebut ni awal-awal dulu kita sebut. Maknanya kita sebut awal-awal dulu, kalau dalam tempoh iddah talak raj'i, Leha mati atau Din mati, sama-sama pewarisan harta dia. Kalau Din mati, Leha ni ada dalam iddah lagi. Iddah talak raj'i. Okey? Iddah talak raj'i kita dah sebut dah itu, sama ada 3 bulan. Kalau lah Leha ni dah orang tua dah menopause dah. Okey? Ataupun 3 kali suci. Kalau Leha ni masih lagi perempuan atau isteri yang ada haid. Okey, dalam tempoh ni Din mati, maka Leha dikira berhak mewarisi harta Din. Leha mati, Din pun berhak mewarisi harta Leha. Pasal depa ni masih dikira ada ikatan perkahwinan walaupun telah tertalak. Apa maksud ada ikatan tu? Maksud dia lagu mana? Memang depa tak boleh dah duduk sekali pasal dah talak dah. Tetapi kerana boleh dirujuk. Maknanya dalam tempoh ni, dalam tempoh iddah talak raj'i, Leha tak boleh kahwin lain. Sebab Leha masih lagi di bawah takluk kuasa Din. Begitu. Leha tak boleh kahwin. Walaupun dia bercerai dengan Din dia pasal dia berkenan dekat seorang lelaki. Kalau Leha tu kan dia nak iddah lagi kan? Ya. Din dia kena bagi nafkah ke kat Leha? Ya. Din kena bagi nafkah. Din mesti menanggung nafkah Leha sepanjang iddah dia.
Yang tu sebab tu dia termasuk di dalam bawah dia punya apa nama kita kata hukum dia. Nafkah zahir dia mesti kena bagi dekat leha. Maknanya dia kena bagi, kalau kita kata tiap-tiap bulan dia duk bagi apa nama 500 dekat leha. 500 tu kena lah bagi sehingga selesai tempoh iddah. Ya, jadi kalau celah-celah tu depa mati, salah seorang daripada depa mati, maka boleh mewarisi di antara satu sama lain. Dia mesti pastikanlah masih lagi berada dalam iddah. Ya, jadi jangan duk tipu. Leha contohnya lah kan, dia dah bercerai dah dengan Din. Din ni orang kaya. Din ni Haji Din dia orang kaya. Lepas tu Din cerai dia. Habis dah pun tempoh. Tapi dia pergi kata dia masih lagi tak cukup lagi 3 kali suci contohnya. Kan pasal apa? Pasal dia nak harta Din. Tak boleh lagu tu. Orang mana nak tahu, nak check period dia waktu bila lah apa semua kan. Dia pergi tipu lagu tu, maka dapat harta kat dia, kira harta makan harta yang batil. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, salah silap kelemahan diri mama sendiri. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tuan-puan, sebenarnya cerita Hak Din Leha tentang talak raj'i ini dah pun kita terangkan pada episod yang dulu-dulu, siri awal-awal dulu. Jadi tuan-puan mungkin tak ikut apa nama daripada awal, tuan-puan boleh subscribe, buka YouTube channel YouTube apa nama atas nama Syekh Yusuf Haji Ahmad. Okey, dalam tu ada dah kita kata daripada siri pertama tu dah ada cerita tentang Din dan Leha apa semua ni, cerita tentang iddah talak raj'i apa semua. Boleh tuan-puan apa nama dengar, tengok, faham, mudah-mudahan mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.